Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kelas PDPR kita bagi sesi yang kedua. Bagi topik ubahan langsung. Jadi standard pembelajaran kita hari ini adalah menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Dua pemboleh ubah yang kita akan guna hari ini adalah pemboleh ubah X dan juga Y. Kita akan imbas kembali apa maksud ubahan langsung. Berdasarkan video sebelum ni, cikgu ada cakap ubahan langsung ni merujuk kepada dua pemboleh ubah iaitu Y dan juga X. Ubahan langsung. Sesuatu ubahan tu kita boleh katakan sebagai ubahan langsung apabila Y bertambah, X juga bertambah. Dia ada syarat dia. Syaratnya apabila perubahan tu berlaku dengan kadar yang sama. Jadi kadar yang sama. Maksudnya dekat sini bila Y bertambah, X bertambah, kadar bagi perubahan mereka ada. Kadar perubahan bagi kedua-dua nombor ni adalah sama. Cuba kita perhatikan contoh yang cikgu ada letak sebelah kiri ini. Contoh yang pertama, kita perhatikan nilai Y bertambah, nilai X pun bertambah. Tapi, adakah benar kedua-dua pemboleh ubah ini adalah ubahan langsung atau tidak? Jadi, bagi menentukan sama ada kedua-dua pemboleh ubah ni berubah secara langsung atau tidak, kita boleh buat pembahagian dekat tepi ni, Y bahagi X. Jadi untuk contoh yang pertama, dia minta kita bahagikan Y dengan X. Y kita adalah 10, X kita adalah 2. Jadi cikgu buat satu jalan kerja. 10 bahagi 2, kita akan dapat 5. Kita nampak nilai dia 5. Untuk yang kedua, kita akan buat 12 dibahagikan dengan 3. Kita akan dapat 4. Seterusnya 16 dibahagikan dengan 4. Kita akan dapat 4. Dan yang terakhir 18 dibahagikan dengan 6. Akan dapat 3. Bila awak perhatikan, apabila pembahagian dilakukan, nilai dia berbeza-beza. 5, 4, 4, 3. Kita pergi contoh yang kedua. Masih sama, dia minta kita bahagikan Y dengan X. Jadi cikgu pun bahagikan. Y 5 bahagi dengan 1 dapat 5. 10 bahagi dengan 2 dapat 5 juga. Yang ketiga, 15 bahagi 3 dapat 5. 20 bahagi 4. Kita dapat 5. Kita perhatikan nilai dia adalah sama. 5, 5, 5, 5. Kita pergi contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga ni ada sikit berbeza di mana Y dibahagikan dengan X kuasa 3. Benda ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Yang penting X tu awak kena kuasa 3 kan. Ikut saja soalan. Jadi apabila 3 bahagi dengan X kuasa 3 tu maksudnya 1 kuasa 3. Tekan kalkulator akan dapat 3. 24 bahagi dengan 2 kuasa 3 akan dapat dapat 3 juga. 81 bahagi dengan 3 kuasa 3 akan dapat 3. 192 bahagi dengan 4 kuasa 3 pun akan dapat 3. Bagi ketiga-tiga kes ni, apabila pembahagian dilakukan dengan Y dengan X bagi dua pemboleh ubah, bila kita perhatikan ketiga-tiga kes ni berlaku perubahan pada kadar yang sama bagi contoh yang kedua dan yang ketiga sahaja. Merujuk kepada ubahan langsung,
kadar perubahan dia mestilah sama. Okey, kadar dia sama. Jadi yang sama adalah contoh 2 dan contoh 3. Nilai dia sama. Dengan ini kita boleh buat kesimpulan. Untuk soalan contoh yang pertama, kita boleh katakan Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey. Kenapa kita kata dia tidak berubah secara langsung dengan X? Kerana dia punya kadar perubahan tidak sama. 5, 4, 4, 3. Okey. Jadi untuk contoh yang kedua, kita boleh katakan Y berubah secara langsung dengan X. Dan contoh yang ketiga, kita akan kata Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okey, untuk contoh yang ketiga ni kita kata X kuasa 3 sebab tadi kita buat pembahagian untuk dapat perkadaran adalah Y bahagi X kuasa 3. Okey, cikgu tamatkan dulu video yang pertama. Okey, kita akan sambung kepada video yang seterusnya. Okey, kita akan ambil contoh 2 untuk buat dia punya graf. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.